Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton agenda awal ini seperti apa yang dimaklumkan sebelum ini, yang mana pihak berkuasa kawalan dadah PBKD pada 3 Mac yang lalu telah pun meluluskan pendaftaran bersyarat pada penggunaan Paxlovid sebagai ubat antiviral bagi rawatan jangkitan COVID-19. Ini antara lain bertindak untuk mengurangkan kemampuan replikasi SARS-CoV-2, seterusnya membolehkan sistem pertahanan badan melawan jangkitan COVID-19. Ini juga antara lain sebagai satu lagi inisiatif yang dibawakan oleh kerajaan untuk rakyat Malaysia bagi melawan COVID-19 secara percuma untuk rakyat Malaysia. Dan pendekatan rawatan ini berdasarkan kajian keberkesanan dan juga data-data yang diperoleh dan juga bukti saintifik terkini yang telah dijalankan di peringkat antarabangsa. Baik, untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Encik Fahmi Hassan. Encik Fahmi Hassan adalah pegawai farmasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana malam ini kita akan memberi fokus dan tujuan diskusi ini melihat kepada yang pertamanya, apa yang perlu kita fahami tentang ubat antiviral Paxlovid ini, dan adakah ubat Paxlovid antiviral ini akan menggantikan fungsinya daripada apa yang kita lihat dan juga perjalanan program imunisasi COVID-19 kebangsaan peak vaksin, dan juga akhirnya bagaimana kita boleh melihat ubat ataupun Paxlovid ini akan menjadi game changer kepada kaedah dan juga pendekatan rawatan yang diambil pada ketika ini. Baik, Encik Fahmi, mungkin sebagai permulaannya mungkin boleh sedikit penjelasan dan juga gambaran bagaimana orang ramai boleh fahami tentang fungsi dan juga apa yang perlu mereka tahu tentang ubat Paxlovid ini. Okey. Terima kasih Fauzi. Jadi pertamanya kita kena lihat pada situasi COVID-19 lah. Jadi buat masa sekarang ni saya rasa majoriti daripada pesakit yang dijangkiti dengan COVID-19 kebanyakannya hanya memerlukan isolasi saja di rumah. Tetapi tidak dinafikan ada sesetengah pesakit tu yang mungkin memerlukan rawatan yang lebih lanjut di hospital, terutamanya mereka dalam kalangan golongan yang berisiko tinggi lah. Contoh golongan yang berisiko tinggi ni golongan yang mungkin ada comorbidities, mungkin dia ada penyakit-penyakit kronik lain, mungkin dia tak lengkap divaksin atas sebab-sebab tertentu dan sebagainya. Jadi golongan-golongan seperti ini yang dimasukkan ke hospital, sebelum ni tak berapa banyak option rawatan yang ada. Maksudnya rawatan kalau sebelum ubat Paxlovid ni hanya pesakit yang serius saja yang diberikan rawatan. Maksudnya mereka dah serius, barulah mereka dapat beberapa jenis rawatan. Contohnya menggunakan ubat seperti baricitinib, remdesivir dan sebagainya. Okay? Tetapi untuk obat yang baru ni, dia mengelakkan daripada pesakit yang berisiko tinggi itu, daripada COVID, dia berubah daripada COVID kadar yang tidak serius menjadi kepada kadar yang serius. Jadi selama ni ubat ni tak ada. Jadi kita tak ada nak bagi rawatan seorang yang mungkin ada risiko, kita nampak ada risiko untuk dia jadi COVID yang lebih teruk. Tetapi selama ini kita tak tahu nak bagi dia treatment apa, kita cuma pantau saja. Jadi dengan ubat yang terbaru ni kita ada senjata tambahan untuk kita melindungi golongan seperti ini supaya mereka tidak walaupun mereka dijangkiti COVID, mereka tidak mendapat jangkitan yang serius menyebabkan kemasukan hospital yang terlalu lama dan juga kerosakan organ-organ dan sebagainya. Encik Fahmi, adakah dengan ubat Paxlovid ini akan menggantikan fungsi dan juga peranan vaksin yang telah pun dijalankan pada waktu ini? Kita harus faham, terutamanya di luar sana, yang sebenarnya apa-apa rawatan berkaitan COVID-19 ini tidaklah merupakan satu penggantian kepada usaha-usaha yang kita jalankan selama ini, terutamanya program imunisasi berkaitan dengan COVID-19. Buat masa sekarang, senjata kita yang paling utama dalam memastikan kita dapat berubah kepada endemik untuk memastikan kesihatan kita sentiasa terjaga walaupun dijangkiti, risiko untuk dijangkiti COVID-19 keadaan yang serius tu rendah. Senjata utamanya tetap adalah vaksin, imunisasi yang dijalankan sebelum ini. Jadi kita tak boleh nak tinggalkan program vaksinasi tersebut. Jadi buat masa sekarang saya rasa majoriti daripada kita telah lengkap dos, ramai juga yang telah lengkap dengan booster, dan sekarang ni kerajaan telah menyarankan agar mereka dalam golongan warga emas yang mempunyai comorbidities untuk mendapatkan suntikan booster yang kedua. Jadi perkara-perkara ini masih lagi diperlukan untuk memastikan kita terjaga dan berisiko untuk kita menjadi
dijangkiti dengan COVID-19 yang lebih serius tu bertambah tinggi. Paxlovid ni kita hanya akan reserve untuk kita gunakan rawatan kepada mereka yang tertentu, mereka yang kita dapati berisiko untuk jadi lebih teruk walaupun mungkin mereka telah divaksin ataupun mereka ada comorbidities yang lain. Cik Fahmi, kalau ikutkan berdasarkan portal ataupun perkongsian oleh MKN yang mana Paxlovid ini cara-cara penggunaannya tidak diberikan berterusan untuk tempoh lebih 5 hari dan juga diberikan dalam tempoh segera selepas dikesan positif COVID-19. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan kalau kita fokus untuk penggunaan Paxlovid ini, apa cara penggunaan dan juga fungsinya? Okey. Paxlovid ni sebenarnya dia salah satu jenis ubat antiviral untuk rawatan COVID-19 lah. Selepas ni mungkin ada lagi rawatan antiviral yang lain untuk COVID-19 yang akan masuk selepas ni. Jadi buat masa sekarang yang telah ada di Malaysia adalah Paxlovid. Okay, Paxlovid ni sebenarnya dia gabungan daripada dua jenis ubat. Satu Nirmatrelvir dan satu lagi Ritonavir. Okay, Ritonavir ni ubat yang sebelum ni memang kita dah tahulah, tapi Nirmatrelvir ni dia memang baru saja diluluskan untuk digunakan sebagai rawatan COVID-19. Jadi Nirmatrelvir ni dia punya fungsi dia adalah untuk mengelakkan daripada virus tu berganda dalam badan. Jadi virus tu bila dia masuk dalam badan, bila kita rawat dengan ubat ni, dia tak dapat membiak. Dan ubat Ritonavir tu dia akan memastikan Nirmatrelvir tu duduk lama dalam badan kita. Okay? Jadi untuk guna ubat ni hanyalah digunakan kepada pesakit COVID-19 yang bersimptom tetapi masih lagi belum memerlukan rawatan dengan oksigen ataupun rawatan lanjut. Maksudnya pesakit-pesakit COVID kategori 2 dan 3. Jadi kita bagi rawatan ni untuk mengelakkan dia jadi teruk, jadi lebih kepada kategori 4, 5 dan sebagainya. Okay. Tetapi rawatan ni perlulah dimulakan segera. Jadi buat masa sekarang pesakit yang memerlukan rawatan tersebut, rawatan ini akan diakses oleh doktor. Doktor akan nilai sama ada di hospital ataupun di klinik kesihatan, sama ada memerlukan ataupun tidak rawatan ini. Jadi dia ada scoring system lah. Dan rawatan ini akan diberikan pada jangka masa awal jangkitan dalam tempoh 5 hari didapati positif. Jadi kalau dah terlalu lama, ubat ni tak boleh diberikan lagi. Dan sebelum doktor bagi, dia akan nilai pesakit melalui scoring system. Jadi dia ada scoring system, pesakit ni boleh dapat ataupun tidak. Umur dia berapa, dia punya BMI normal ataupun tidak, risiko-risiko lain, contoh dia mungkin pesakit kanser ataupun ada masalah penyakit berkaitan dengan imun badan dan sebagainya. Jadi scoring ni akan digunakan untuk menilai pesakit mana yang boleh dapat Paxlovid ni dan pesakit mana yang tidak memerlukan Paxlovid. Cik Fahmi, kalau diikutkan apa yang kami dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan pada waktu ini masih lagi bercadang untuk menjalankan kajian klinikal terhadap keberkesanan penggunaan ubat antiviral Paxlovid dalam kalangan pesakit COVID-19 tempatan. Tapi untuk waktu ini mungkin boleh dikongsikan apa mungkin simptom ataupun kesan sampingan daripada ataupun susulan penggunaan ataupun pengambilan ubat Paxlovid ini. Okey. Mana-mana ubat pun yang kita guna dalam rawatan kita seharian, dia ada risiko kesan sampingan lah. Okay? Jadi berdasarkan daripada kajian sedia ada yang sebelum ni dijalankan melalui pengilang, data yang digunakan untuk mendaftarkan ubat mereka ni, dapati ada beberapa kesan sampingan yang biasalah, antara yang normal, yang selalu, yang mungkin terjadi, yang biasa terjadi adalah diarrhea, okay, sakit perut, dan juga dia ada metallic taste, ada sakit mungkin ada rasa tak sedap di lidah. Itu antara kesan sampingan yang biasa tetapi tidaklah bahaya dan tidak serius. Jadi bagi pesakit yang mendapatkan rawatan ni, kesan sampingan ni akan dipantau oleh doktor dan insya-Allah rawatan ni satu rawatan yang selamat. Sebab tiap-tiap kali kita nak beri rawatan, kita akan pertimbangkanlah di antara manfaat rawatan tersebut dengan risiko kesan sampingan. Dan untuk ubat ini, bagi pesakit yang memerlukan rawatan ini, manfaat tentang ubat ni jauh lebih tinggi berbanding dengan risiko kesan sampingan yang kebanyakan kesan sampingannya adalah kesan sampingan biasalah. Jadi kalau kita tengok ubat-ubatan ni, kalau bagi pelajar farmasi lah, okay, kalau dalam exam tu
apa-apa jenis ubat, kita tanya kesan sampingan. Kalau kita cakap nausea dan vomiting, loya dan muntah, sakit perut, itu kira markah bonus lah. Sebab kebanyakan ubat dia akan ada kesan sampingan macam tu. Jadi untuk rawatan ni pun kesan sampingan dia biasa sajalah. Kalau diikutkan juga, KKM juga bercadang untuk dalam pada ketika ini kerajaan masih lagi dalam proses rundingan untuk mendapatkan tambahan lagi 100,000 lagi ubat antiviral Paxlovid, dan apa disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan pun setakat ini ada 48,000 ubat berkenaan sudah pun tiba di Malaysia. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan ciri-ciri dan juga cara penyimpanan ubat antiviral ini. Adakah ada keperluan ataupun satu pengkhususan yang khusus untuk penyimpanan untuk ubat antiviral ini, Paxlovid ini, kalau kita ikutkan contohnya vaksin seperti Pfizer ada, dan juga beberapa jenis-jenis vaksin lain ada perbezaan cara penyimpanannya. Tetapi untuk ubat Paxlovid ini bagaimana? Okey, untuk ubat Paxlovid ni penyimpanannya tidaklah serumit macam mana kita mengendalikan vaksin tempoh hari, tetapi ia masih lagi perlu kawalan yang condition yang tertentu yang optimum untuk penyimpanan tersebutlah. Ubat tersebut dia tidak boleh terdedah direct dengan cahaya matahari terlalu panas, jadi kita akan simpan dia di bawah suhu 25 darjah Celsius lah. Okey. Dan penyimpanan ini kita akan mematuhi apa-apa perubahan sekiranya terdapat perubahan dari sudut penyimpanan yang dikeluarkan oleh pengilang. Dari masa ke semasa kita akan patuh kepada kadar cara menyimpan ubat-ubatan inilah. Buat setakat ini, ia bukanlah sesuatu yang terlalu rumit, dan insyaAllah fasiliti-fasiliti kita di klinik kesihatan, di hospital bersedia untuk menyimpan, menyelenggara dan memastikan ubat-ubatan ini sentiasa dalam keadaan yang optimum sebelum sampai kepada pesakit. Dan bagaimana pula bagi bagi ubat jika ia tidak ataupun yang masih belum lagi digunakan? Sekiranya tidak digunakan oleh pesakit ke macam mana? Ya. Okey. Adakah ada tempoh tertentu untuk expired ataupun bagaimana? Ya. Ubat ini sebenarnya kalau bila rawatan, bila kita bagi kepada pesakit, dia perlu dihabiskan dalam tempoh 5 hari tersebutlah. Okay, jadi kalau terlupa pun kita ada kaedah untuk kita nasihat pesakit, sekiranya pesakit terlupa untuk ambil ubat, sekiranya tidak terlalu lama boleh ambil terus, dan sekiranya terlalu lama mungkin perlu skip, tetapi ubat rawatan tersebut perlu habis dalam tempoh 5 hari. Jadi dia tak boleh terlalu lama. Sekiranya pesakit tak ambil, dan tak ambil tu maksudnya dia ada bakilah di rumah. Kalau dia ada baki maksudnya dia tak patuh kepada rawatan tersebut. Jadi dia tak boleh simpan ubat tersebut untuk diambil semula pada masa hadapan. Jadi kita akan nasihatkan kepada pesakit, sekiranya mereka atas apa-apa sebab pun mereka tak habis rawatan, jadi ada baki di rumah, ubat tersebut perlu dipulangkan ke fasiliti kesihatan untuk kita lupuskan lah. Biasanya kita tidak akan guna semula sebab kita tak tahu sama ada di rumah tersebut cara penyimpanan tersebut optimum ataupun tidak seperti mana yang diarahkan oleh pengilang. Jadi sekiranya ada lebih, sakit jangan simpan, jangan pandai-pandai guna untuk bagi orang lain, jangan guna untuk masa hadapan, tetapi perlu dipulangkan ke fasiliti, terutamanya ke farmasi. Baik, kita dah bercerita dan juga kita berbincang tentang apa yang perlu kita tahu tentang ubat Paxlovid. Juga tadi Encik Fahmi juga berkongsi tentang bagaimana ubat Paxlovid bukan dilihat sebagai menggantikan program vaksin yang sedang berjalan pada waktu ini, dan juga ada beberapa info lagi yang dikongsikan oleh Encik Fahmi berkaitan dengan Paxlovid. Okey, saya nak berganjak dan juga kita nak membawakan diskusi ini untuk melihat kepada perkara yang lebih besar. Mungkin pada waktu ini apabila kita bercakap tentang rawatan dan juga kaedah merawat jangkitan COVID-19, kita ambil contoh seperti program vaksin COVID-19 PICK PIK, sudah tentu kita ingin melihat jurang keyakinan rakyat dan juga orang ramai khususnya terhadap keberkesanan program vaksin, itu satu. Tetapi dengan adanya program dan juga pendekatan yang diambil oleh kerajaan, inisiatif yang diambil oleh kerajaan untuk menggunakan ubat Paxlovid ini,
pada pandangan Encik Fahmi, apa cara untuk kita nak tambahkan keyakinan untuk orang ramai untuk mengambil serta dan juga mengambil maklum tentang pendekatan ataupun penggunaan ubat Paxlovid sebagai ubat antiviral untuk merawat jangkitan COVID-19 ini? Okey. Bagi saya, paling utama adalah kita terus memastikan yang uh, rakyat yakin dengan apa-apa saranan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab saya nampak isu yang berlaku adalah COVID ni sesuatu yang baru, yang baru saja seluruh dunia tak pernah jumpa. Jadi dalam 2 tahun ni mungkin ada dari masa ke semasa terdapat saranan-saranan yang berubah. Contohnya dari sudut jumlah dos, dari sudut fungsi vaksin. Dulu mungkin kita rasa kita yakin yang vaksin boleh mengurangkan risiko jangkitan. Tetapi lama kelamaan kita nampak fungsi tersebut dia masih lagi mengurangkan risiko jangkitan, tetapi fungsi dia lebih kepada mengurangkan risiko mendapat jangkitan yang serius. Jadi perubahan recommendation ini, apa yang kita sarankan kepada rakyat ini sebenarnya berubah mengikut data saintifik dari masa ke semasa. Jadi itu yang rakyat perlu fahamilah. Jadi bagi saya peranan kerajaan dan juga peranan media untuk kita sentiasa salurkan maklumat terkini dan kita perlu sampaikan supaya rakyat tidak gusar dan rakyat tak rasa sekiranya ada perubahan dalam recommendation, apa-apa recommendation yang dikeluarkan, ianya adalah berdasarkan daripada bukti semasa. Ia bukanlah sesuatu yang berubah disebabkan oleh pendapat individu ataupun polisi-polisi tertentu, tetapi ia adalah berubah berdasarkan daripada bukti saintifik yang kita kumpul dan analyse seluruh dunia. Jadi buat masa sekarang kita perlu nasihat rakyat di luar sana untuk terus yakin dengan program imunisasi dan sekiranya mendapat jangkitan dan anda risau dengan kesihatan diri anda, dapatkan pemeriksaan di hospital dan juga di klinik kesihatan. Kerana sekarang kita dah ada satu senjata lain, iaitu ubat Paxlovid ni, ataupun mungkin pada masa akan datang ada ubat antiviral yang lain. Okay, jadi ubat ini boleh digunakan sekiranya anda perlu. Jadi untuk ubat ni dia bukan macam kita pilih kita nak ataupun tak. Ia adalah sesuatu yang doktor akan prescribe pada anda. Macam juga penyakit-penyakit lain. Anda mungkin dapat jangkitan, kadang-kadang anda perlu antibiotik, kadang-kadang anda tak perlu antibiotik. Jadi doktor yang akan nilai dan doktor akan beri. Dan percayalah apa-apa rawatan yang diberikan di Malaysia ini, apa-apa ubat telah pun didaftarkan dan diluluskan oleh PBKD, Pihak Berkuasa Kawalan Dadah. Jadi bila dah didaftarkan tu, kita akan dia punya garanti tersebut adalah ubat tersebut berkesan, selamat dan juga berkualiti. Jadi insya-Allah apa yang disarankan ini bukanlah saranan yang melibatkan kepentingan mana-mana pihak, tetapi ialah satu saranan berdasarkan bukti-bukti saintifik semasa. Cik Fahmi, apa kalau ikutkan ini adalah tahun ketiga dan dunia melanda pandemik COVID-19 dan pada waktu ini pun kita sudah pun berada dalam fasa peralihan endemik, banyak SOP dilonggarkan, hanya tinggal satu SOP saja, beberapa lagi garis panduan. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan apa sebenarnya cabaran besar untuk Kementerian Kesihatan apabila menjalankan, kita ambil iktibar daripada program imunisasi COVID-19 dan juga selepas ini memberi fokus khususnya untuk penggunaan ubat antiviral Paxlovid ini? Saya nampak salah satu isu yang besar bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia adalah dalam zaman pandemik ni adalah the abundance of information. Terlalu banyak informasi yang berlegar di luar sana yang kita tak tahu sama ada informasi tersebut tepat ataupun tidak. Kadang-kadang mungkin informasi tersebut tepat. Mungkin ada contohnya kita cerita tentang kesan sampingan vaksin. Benda tersebut mungkin sesuatu yang betul, tetapi kadang-kadang disebabkan oleh trend media sosial yang mana berita-berita yang menakutkan ni dia lebih cepat viral. Jadi bila dia lebih viral, dia lebih memberi impak kepada rakyat yang menyebabkan turun persepsi kepercayaan rakyat terhadap apa-apa saranan ataupun program yang kita jalankan, ia menurun. Jadi ia sesuatu yang agak bahaya tetapi kita perlu tangani dengan ilmu jugalah. Kita perlu sebarkan benda yang betul. Kita perlu mainkan peranan yang baik. Kita perlu gunakan media sosial. Kita perlu
hubungan strategik dengan media dan sebagainya untuk kita pastikan informasi yang betul dan terkini sentiasa sampai kepada pesakit di luar sana ataupun kepada rakyat kita. Jadi bagi saya untuk meningkatkan keyakinan pesakit adalah satu-satunya cara adalah dengan secara berterusan menyebarkan ilmu yang betul dan maklumat berkaitan ubat-ubatan, dan juga kita perlu open, maksudnya perlu lebih bersifat terbuka apabila pesakit bertanya soalan ataupun orang-orang awam bertanya soalan kepada kita. Kita perlu telus dalam memberikan jawapan dan melayani, walaupun mungkin kadang-kadang soalan tersebut kita nampak macam provokasi, tetapi sebenarnya mungkin ia adalah satu pertanyaan yang betul-betul pesakit ingin tahu. Jadi kita perlu layan dan kita perlu bagi informasi berdasarkan bukti-bukti saintifik yang sahih. Okey, Cik Fahmi, kita ada lebih kurang 2-3 minit akhir ini. Akhirnya, apabila kita bercakap, khususnya kita melihat kepada kepenggunaan ubat antiviral Paxlovid ini untuk merawat jangkitan COVID-19, akhirnya adakah kita akan melihat akan ada satu lagi game changer ataupun pendekatan untuk kaedah rawatan, khususnya dalam kita bercakap tentang jalan keluar kepada pandemik COVID-19 ini, dan mungkin boleh dititipkan sedikit harapan dan juga nasihat kepada orang ramai, khususnya melihat kepada penggunaan ubat antiviral, kebimbangan orang ramai secara khususnya, dan seperti yang Cik Fahmi katakan, manfaatnya lebih besar daripada risiko, itu yang perlu dipertimbangkan. Mungkin secara keseluruhannya sebagai penutup boleh disimpulkan, adakah akan kita saksikan ada game changer dalam perubahan pendekatan rawatan untuk COVID-19 ini? Okey, selama 3 tahun ni kita hadapi COVID-19 ni, kita dapati ada banyak steps ataupun cara-cara yang kerajaan telah lakukan untuk mengawal COVID-19. Jadi untuk kawalan wabak seperti ini, dia bukannya tertakluk kepada satu cara saja. Dia perlu gabungan beberapa cara. Jadi walaupun kita telah ada rawatan antiviral, tetapi kita masih lagi memerlukan vaksin COVID-19 buat masa ini. Jadi mungkin pada masa hadapan sekiranya ada lagi keluar antiviral yang lebih berkesan contohnya, ataupun mungkin kita dapati penggunaan tersebut berkesan dalam populasi kita, mungkin setengah polisi berkaitan dengan vaksinasi dan sebagainya mungkin akan disemak semula. Tetapi ia adalah bergantung dengan bukti yang terkini pada waktu tersebut. Jadinya untuk rakyat di luar sana sekiranya ingin kekal menang, ingin terus melangkah ke endemik COVID-19, kita masih lagi perlu patuh dengan apa-apa saranan kerajaan. Sekiranya memerlukan rawatan, jangan ragu-ragu dapatkan rawatan daripada mereka yang bertauliah. Okey, baik. Terima kasih Encik Fahmi Hassan. Encik Fahmi adalah pegawai farmasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang berkongsi sedikit ilmu dan juga pengetahuan yang sepatutnya orang ramai perlu tahu, khususnya apabila kita bercakap tentang ubat antiviral Paxlovid yang dijadikan sebagai senjata tambahan, perisai tambahan untuk melawan COVID-19. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda Awani, saya Fauzin. Kita jumpa lagi.